Hai, nama saya Nur Siti Farah binti Mak Sidik. Assalamualaikum dan hai. Nama saya ialah Fatihah Nurhana binti Muhammad Abdul Fattah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama diberi Muhammad Azrul Hisham bin Amran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adi Syabil bin Abdul Razak. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syakila binti Maizi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Siti Farah dan pada video kali ini kami akan menerangkan sedikit mengenai Kungfu. Kungfu. Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang harmoni walaupun mempunyai masyarakat yang berbelang kaum. Masyarakat Cina merupakan kumpulan etnik kedua terbesar selepas kaum Melayu. Kedatangan orang Cina ini jelas kelihatan pada pertengahan abad ke-19 dan pada awal abad ke-20. Kesan kedatangan mereka telah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara majmuk yang mempunyai berbagai bangsa, budaya dan juga agama. Selain daripada keunikan bahasa Mandarin sebagai bahasa komunikasi masyarakat Cina, terdapat beberapa seni dan budaya yang turut menjadi perhatian rakyat Malaysia. Antaranya ialah seni mempertahankan diri yang berasal dari Cina, seperti Tai Chi, Wushu dan Kung Fu. Selain menyifatkan kepada kepentingan kesihatan, kaedah latihan seni mempertahankan diri Cina juga turut diilhamkan daripada agama, legenda dan juga falsafah Cina. Jadi untuk kajian kali ini, kami akan memfokuskan tentang seni mempertahankan diri Kung Fu yang telah dipopularkan oleh masyarakat Cina di Malaysia. Di dalam video ini, kami akan menerangkan beberapa perkara berkaitan seni mempertahankan diri Kung Fu. Istilah Kung Fu Cina bukan hanya mengenai sejarah seni mempertahankan diri, kerana ia menerangkan setiap pencapaian individu atau kemahiran halus yang dicapai setelah kerja keras. Dalam erti kata lain, istilah sebenar Kung Fu boleh digunakan untuk menggambarkan kemahiran yang diperoleh sedemikian rupa, bukan hanya dari pelbagai jenis seni mempertahankan diri. Namun Kung Fu juga dikenali sebagai Kung Fu digunakan secara meluas untuk menggambarkan sebahagian besar seni mempertahankan diri Cina di dunia kontemporari. Dalam pengertian ini, istilah ini mewakili sistem tentera yang sangat pelbagai yang agak sukar untuk dikesan. Ini adalah sesuatu yang membezakan seni Cina selain majoriti sistem mempertahankan diri, di mana garis keturunan yang lebih jelas sering diketahui. Sejarah Kung Fu. Permulaan seni mempertahankan diri di China timbul dengan alasan yang sama dalam setiap budaya, iaitu untuk membantu usaha memburu dan melindungi diri daripada musuh. Bersama dengan ini, bukti teknik mempertahankan diri termasuk yang terikat kepada senjata dan tentera kembali ribuan tahun dalam sejarah kawasan itu. Nampaknya Maharaja Kuning Cina Huangdi yang mengambil tahta pada tahun 2698 sebelum Masihi mula memformalkan kesenian itu. Malah, dia mencipta satu bentuk bukti yang diajar kepada tentera yang melibatkan penggunaan topi keledar bertanduk horn banting atau Jiaondi. Akhirnya, Jiaondi telah diperbaiki untuk memasukkan kunci gabungan serangan dan blok dan juga menjadi sukan semasa dinasti Qin kira-kira pada tahun 221 sebelum Masihi. Seterusnya, ia juga penting untuk menambah bahawa seni mempertahankan diri Cina telah memegang kepentingan falsafah dan rohani dalam budaya. Seiring dengan ini, seni mempertahankan diri Cina tumbuh bersama idea-idea Confucianism dan Taoism semasa dinasti Zhou. Sebagai contoh, konsep Tao dari Yin dan Yang yang bertentangan sejagat akhirnya terikat dengan cara yang besar untuk teknik keras dan lembut yang membentuk apa. Dan ini juga menjadi sebahagian daripada konsep Confucianism kerana mereka terikat pada hal-hal yang ideal orang harus berlatih. Dan ia sangat penting untuk membincangkan tentang Buddhism dari segi Fu. Buddhism datang ke China dari India sebagai hubungan antara kedua-dua kawasan yang bertambah pada tahun tersebut. Sehubungan dengan ini, konsep Buddhism semakin popular di China kerana para biku telah dihantar ke sana sini. Di antara negara-negara, seorang Sami India dengan nama Bodhidharma terutama disebut dalam buku-buku sejarah seni mempertahankan diri. Bodhidharma berkhutbah pada para biku di kuil Shaolin yang baru dibentuk di China dan nampaknya telah mengubah bukan sahaja cara pemikiran dengan memupuk konsep-konsep seperti kerendahan hati,
dan pengekangan. Saya akan menyambung apa yang diperkatakan oleh Fatihah. Walaupun yang terakhir dipertikaikan, satu perkara kelihatan sangat jelas. Sekali Bodhidharma tiba para biku, ini menjadi pengamal seni bela diri terkenal yang bekerja sangat keras di kraf mereka. Pada masa yang sama, biara Toys di kawasan itu juga terus mengajar gaya-gaya kungfu yang berbeza. Pada mulanya, kungfu sebenarnya hanya seni yang diamalkan oleh mereka yang berkuasa sahaja. Tetapi kerana pekerjaan orang Jepun, Perancis dan Inggeris, orang Cina mula menggalakkan pakar seni mempertahankan diri ini untuk membuka pintu dan mengajar apa yang mereka tahu kepada orang asli dalam usaha untuk mengusir para penyerang asing. Okey, malangnya rakyat dengan cepat mendapati bahawa seni mempertahankan diri ini tidak dapat menangkis peluru musuh mereka. Beberapa waktu kemudian, kungfu mempunyai lawan baru iaitu komunisme. Apabila Mao Zedong akhirnya memegang China, dia cuba memutuskan untuk memusnahkan hampir semua yang tradisional untuk mengembangkan jenama komunisme tertentu. Buku-buku kungfu dan sejarah Cina, termasuk banyak kesusastraan seni di kuil Shaolin, telah diserang dan dalam kebanyakan kes dimusnahkan pada masa ini. Seiring dengan ini, beberapa tuan kungfu melarikan diri ke negara ini, sehingga seni mempertahankan diri dari Cina seperti yang selalu berlaku menjadi sebahagian daripada budaya sekali lagi. Okey, ciri-ciri kungfu. Kungfu terutamanya gaya yang menarik seni mempertahankan diri yang menggunakan tendangan, blok dan kedua-dua serangan tangan terbuka dan tertutup untuk mempertahankan terhadap penyerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan cuba terbaik untuk menerangkan bahagian saya tentang matlamat asas kungfu, kecantikan kungfu dan juga gaya seni mempertahankan diri yang lain selain kungfu di China. Matlamat asas kungfu adalah untuk melindungi diri daripada lawan dan juga melumpuhkan mereka di medan perlawanan. Terdapat juga sisi falsafah yang sangat kuat ke atas seni mempertahankan diri kungfu kerana ianya sangat terikat bergantung pada gayanya kepada prinsip Buddha dan juga Taois yang dibesarkan dengannya. Kecantikan kungfu oleh kerana seni mempertahankan diri yang kaya dan panjang, terdapat lebih 400 buah kungfu gaya utara seperti Shaolin kungfu cenderung meletakkan tahap kepentingan pada tendangan dan pendirian yang khas. Gaya selatan lebih banyak mengenai penggunaan tangan dan keadaan yang lebih sempit. Kini, gaya-gaya kungfu di bahagian utara terdiri daripada Shaolin, penumbuk panjang, Eagle Claw dan juga gaya monyet. Seni mempertahankan diri Cina di selatan terdiri daripada Wing Chun, Hung-Gar dan Choi Li Fut. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syakila binti Rumaizi. Saya akan membentangkan tentang kungfu pada skrin televisyen dan juga filem. Nombor 1, kita ada Crushing Tiger, Hidden Dragon, dibintangi oleh Chow Yun-fat dan juga Michelle Yeoh. Filem ini telah menarik 4 anugerah akademi termasuk anugerah akademi filem bahasa asing terbaik. Ianya dikeluarkan pada tahun 2000. Kemudian nombor 2, kita ada Drunken Master. Drunken Master telah dibintangi oleh Jackie Chan, iaitu pelakon kungfu popular, dan ianya amatlah terkenal pada tahun 1978. Ia adalah lukisan lidah perang rakyat Wong Fei Hung. Kemudian kita ada siri televisyen iaitu Kung Fu, dibintangi oleh David Carradine pada tahun 1970-an dan sequel-sequel mengikutinya dalam beberapa dekad berikutnya. Kung Fu pastinya membantu dalam seni mempertahankan diri dalam budaya Amerika. Kemudian kita pergi ke pertubuhan seni bela diri di Malaysia, iaitu Wing Chun KL Martial Arts. Wing Chun Ip Man adalah sebuah pertubuhan seni bela diri Wing Chun. Pertubuhan ini telah didaftarkan secara rasmi pada 28 Mac 2016 di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia iaitu JPPM. Pertubuhan Wing Chun Ip Man bertujuan untuk mengajar dan mempraktikkan konsep Wing Chun di bawah aliran Grandmaster Ip Man. Pendekatan sistematik dengan sistem penggeledahan dilakukan dalam pertubuhan seni bela diri Wing Chun.
Murid akan dilatih mengikut bentuk pembelajaran individu dan meningkatkan kemajuan. Penilaian individu juga akan dilakukan dan CJ juga akan dikeluarkan kepada murid yang telah berjaya mencapai piawaian yang diperlukan. Murid akan dapat belajar dan dilatih dengan berkesan dengan tujuan dan juga objektif. Sekian, terima kasih.